Tajuk kubah yang akan saya kongsikan dengan anda pada hari ini ialah Hati Ibu Bapa Syurgawi. Dengan tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk mengkaji firman Tuhan. Bulan Mei dipanggil sebagai bulan keluarga di sesetengah negara kerana ada banyak acara keluarga pada bulan ini. Bulan Mei juga dipanggil sebagai Ratu Musim. Pada bulan Mei, marilah kita fikirkan keluarga rohani dan hati ibu bapa syurgawi kita sekali lagi. Juga, marilah kita menjaga keluarga dan ibu bapa kita di bumi agar bulan Mei ini menjadi bulan rahmat. Saya mencadangkan agar kita menginjil kepada ahli-ahli keluarga kita pada bulan Mei ini. Apa kata anda? Jika ada ahli-ahli keluarga yang belum lagi datang ke kebenaran, sama ada mereka ialah adik-beradik, atau ibu bapa, atau anak-anak kita, saya berharap kita semua dapat menginjil kepada mereka dan pergi ke syurga bersama. Suatu masa dahulu, ada seorang kaya dan seorang petani miskin. Orang kaya tidak mempunyai anak, manakala petani mempunyai 5 orang anak lelaki. Orang kaya selalu mencemburui petani kerana anaknya yang ramai. Satu hari, orang kaya melawat petani dan memberikan cadangan. Jika kamu menyerahkan salah seorang daripada anakmu sebagai anak angkatku, aku akan memberikan beberapa bidang tanah dan sebuah rumah kepadamu. Petani dan isterinya sangat teruja, berfikir, kita tidak perlu menderita kemiskinan lagi. Mereka sangat gembira. Pada waktu malam, mereka menidurkan semua anak dan berbincang tentang anak manakah yang akan mereka serahkan sebagai anak angkat. Petani bertanya, bagaimana dengan anak bongsu? Kemudian, isteri dia menjawab, dia terlalu kecil. Dia memerlukan banyak jagaan ibu bapa. Aku tidak boleh menyerahkannya. Merenungkan perkara itu, suami bertanya, kalau begitu, bagaimana pula dengan anak kedua? Kemudian isteri menjawab, dia sering jatuh sakit. Dia memerlukan seseorang untuk menjaganya. Aku tidak boleh menyerahkan dia juga. Kalau begitu, bagaimana pula dengan anak sulung? Tidak. Siapakah yang akan bertani tanpa anak sulung? Dia ialah tiang keluarga kita. Aku tidak akan sekali-kali menyerahkannya. Kalau begitu, bagaimana pula dengan anak keempat? Dia akan menangis sepanjang hari jika dia tidak berada di sisi aku, bahkan untuk seketika pun. Lihatlah kesah air mata di bawah matanya. Dia menangis tanpa ibu berada di sampingnya. Aku tidak boleh membenarkan dia pergi. Tinggal anak ketiga yang merupakan pengacau dalam keluarga. Akhir sekali, suami bertanya, kalau begitu, bagaimana pula dengan anak ketiga? Kemudian isteri berkata, dialah yang paling memerlukan kasih ibu bapa. Petani dan isterinya membincangkan hal itu sepanjang malam. Kesimpulan mereka ialah, walaupun inilah peluang yang baik untuk melepaskan diri daripada kemiskinan, anak mereka lebih berharga. Keesokan harinya pun tiba. Petani dan isterinya pergi kepada orang kaya pada awal pagi dan berkata, walaupun kami miskin, kami akan membesarkan anak-anak sendiri. Kalian semua, inilah hati ibu bapa. Memikirkan hendak melepaskan diri dari kemiskinan, mereka teruja buat sementara. Tetapi apabila mereka memikirkan anak yang manakah hendak diserahkan sebagai anak angkat, mereka tidak dapat memilih sesiapa pun. Ada pepatah,
Kasih ibu bapa lebih besar dari laut dan lebih luas dari langit. Namun, juga dikatakan bahawa jika kasih untuk anak-anak dikeluarkan daripada ibu bapa, mereka hanyalah cangkerang sahaja. Nampaknya ibu bapa ditakdirkan untuk mengasihi anak-anak mereka. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menanamkan kasih seperti itu dalam ibu bapa fisika? Saya percaya Tuhan meletakkan kasih seperti itu dalam hati ibu bapa fisika agar kita dapat memahami tentang kasih ibu bapa syurgawi. Kerana kita tidak memahami sangat tentang kasihnya, Dia dalam memberikan ibu bapa fisika sebagai buku teks yang dapat dipelajari. Kalau begitu, bagaimanakah kita, yaitu anak-anak, dapat membalas jasa ibu bapa di atas kasih mereka? Apakah yang dapat kita lakukan untuk kasih mereka? Sebenarnya, tidak kira apa atau berapa banyakkah yang diberikan, walaupun kita memberikan seluruh hidup, kita tidak akan dapat membalas kasih dan pengorbanan ibu bapa walaupun 1/1,000,000,000. Walaupun seorang anak mengasihi dan memberikan sesuatu yang besar kepada ibu bapa, ia tidak dapat dibandingkan dengan rahmat dan kasih yang diterima daripada ibu bapanya. Dikatakan bahawa kasih dan pengorbanan ibu bapa ialah sesuatu yang berbeza dimensi, bukan? Sebab itulah kita sering melawat ibu bapa fisika. Jika tidak dapat melawat pun, sekurang-kurangnya kita menelefon dan bertanya khabar tentang mereka. Kita dilahirkan di dunia yang penuh dengan dosa ini kerana kita berdosa di syurga. Saya berharap pada bulan Mei ini, kita dapat memberitahu tentang jalan untuk menerima pengampunan dosa kepada keluarga kita dan pergi ke syurga bersama. Marilah kita menetapkan maklumat untuk menyelamatkan mereka dan melakukannya. Kalau begitu, apakah yang Alkitab minta kita untuk lakukan kepada ibu bapa? Marilah belajar ajaran Tuhan di dalam buku Keluaran bab 20. Buku Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah perintah Tuhan. Memandangkan ini ialah perintah Tuhan, janganlah kita mengabaikannya. Marilah melihat buku Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Firman di dalam buku Keluaran dan buku Ulangan ialah perintah yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Semua ahli keluarga Sion kita haruslah menghormati ibu bapa, mengikut perintah Tuhan ini. Selain itu, kita mesti mematuhi ibu bapa syurgawi abadi dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan kita. Melalui perintah untuk menghormati ibu bapa fisika, marilah kita fikirkan tentang ibu bapa rohani kita. Marilah melihat buku Ulangan bab 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuhan ialah ibu bapa roh kita. Tuhan, yaitu ibu bapa rohani kita, membimbing umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun, ada banyak percubaan, ujian, dan halangan yang perlu mereka atasi. Tuhan dapat membuat jalan yang rata,
Dia mempunyai kuasa untuk membimbing mereka ke jalan yang mudah dan selesa. Tetapi Tuhan meletakkan umat Israel, yaitu anak-anaknya, ke dalam banyak kesukaran, percubaan, masalah dan ujian. Mengapakah Tuhan meletakkan ujian dan percubaan di jalan mereka? Untuk berbuat baik kepada mereka pada akhirnya. Untuk memberikan berkat kepada mereka. Mereka tidak dapat menerima berkat tanpa melalui semua proses itu. Kerana ibu bapa tahu jalan manakah yang anak-anak harus ambil untuk diberkati. Mereka berkata, belajarlah dengan rajin. Walaupun orang lain malas, kamu harus belajar sekarang. Kemudian, masa depan kamu akan cerah. Mereka berkata seperti itu kerana mereka sudah menjalani kehidupan itu. Tetapi anak-anak belum lagi menjalani kehidupan itu. Jadi mereka mahu memilih jalan yang mudah, seronok dan kurang menyakitkan. Sepanjang 40 tahun, Tuhan membimbing umatnya di padang gurun. Bukan untuk memberikan penderitaan atau kesukaran, tetapi untuk membimbing mereka ke tanah Kanaan. Itulah satu-satunya jalan ke Kanaan. Akhirnya, apakah yang mahu Tuhan berikan kepada mereka? Dia mahu memberikan mereka berkat pada akhirnya. Dalam proses membimbing mereka ke tempat berkat, kadang-kala padang gurun yang dahsyat muncul di depan mereka. Kadang-kala mereka terdedah kepada persekitaran yang tiada makanan. Kadang-kala mereka dibimbing ke dalam keadaan yang sukar untuk makan dan minum, yaitu keperluan asas manusia. Namun, mereka tidak dapat tiba di tempat berkat tanpa melalui jalan itu. Tuhan mengedarkan kita hakikat bahawa Dia meletakkan mereka dalam kesukaran itu untuk berbuat baik kepada mereka pada akhirnya. Kadang-kala, kehidupan kita demi Injil mungkin kelihatan sukar dan susah. Anak mungkin mahu berputus asa di pertengahan jalan sama seperti umat Israel yang mengembala di padang gurun selama 40 tahun. Adakah aku perlu menjalani kehidupan ini untuk pergi ke syurga? Sukar, menyakitkan, susah. Memikirkan itu, anda mungkin mahu berputus asa. Tetapi Tuhan menggalakkan kita dan memberikan semangat kepada kita. Berkata, kamulah satu-satunya keprihatinanku. Tuhan membimbing kita sehingga ke hari ini. Sebab inilah satu-satunya jalan ke kerajaan syurga. Tiada jalan lain. Dalam perjalanan ke kerajaan syurga, semua kesukaran diletakkan di depan kita. Sedikit kesukaran dan masalah sedang menunggu kita. Tanpa melalui semua ini, kita tidak boleh tiba di kerajaan syurga. Jadi, Tuhan membimbing kita ke jalan ini. Anak-anak tidak memahami mengapakah ibu bapa menyuruh mereka belajar serajinnya. Setelah menjadi ibu bapa, barulah anda memahami mengapakah ibu bapa memberitahukan anda itu. Sesetengah daripada anda mungkin berfikir, jika aku mendengar kata-kata ibu bapa dan belajar serajinnya, aku tidak akan menyesal. Tetapi pada masa itu, fikiran kita tidak matang. Anak-anak belum lagi menjalani kehidupan ibu bapa mereka. Memandangkan kita berada dalam situasi yang sama, selepas menjalani kehidupan seperti itu, kita mengatakan perkara yang sama kepada anak-anak. Kita mengulang kata-kata yang ibu bapa beritahukan kepada kita. Apabila kita masih kecil, kita tidak mahu mendengar tentang itu. Namun sekarang, kita memberitahu perkara yang kita benci dengan kepada anak-anak. Kerana jalan itu ialah jalan yang benar. Tidakkah anda setuju? Sekarang, kita berjalan di padang gurun iman. Di akhir kehidupan ini, kegembiraan dan berkat abadi di kerajaan syurga menunggu kita. Dalam perjalanan ini, ada godaan, kesukaran, halangan, perangkap atau jerat. Kita tidak mengetahui cara untuk mengelak ataupun mengatasinya.
Tetapi Tuhan tahu. Memandangkan Tuhan tahu, dia berkata, pergi ke jalan ini, hari ini, dan pergi ke jalan itu, pada hari esok. Hanya apabila kita pergi ke mana sahaja Tuhan membimbing kita, kita dapat tiba di kerajaan syurga yang abadi. Hari ini ialah hari Ibu Bapa. Saya berharap agar semua ahli Sion kita yang tercinta tidak akan melupakan rahmat Ibu Bapa syurgawi. Juga, janganlah melupakan rahmat Ibu Bapa fizikal anda yang ditubuhkan di bumi untuk menggantikan Ibu Bapa syurgawi. Anda harus menelpon ataupun pergi melawat mereka. Walaupun mereka berkata, kamu tidak perlu datang kerana kamu sibuk. Mereka tidak maksudkan itu. Janganlah berpaling walaupun Ibu Bapa anda berkata seperti itu. Berfikir, oh, mereka tidak suka aku datang melawat mereka. Sebaliknya, luangkanlah masa yang gembira bersama dengan Ibu Bapa anda. Sekurang-kurangnya, berkongsi makanan. Agar anda dapat membesar begini, Ibu Bapa anda mengalami banyak kesukaran dan kesusahan. Mereka membesarkan anda menjadi anak-anak yang baik. Di bumi juga, kewajipan terhadap Ibu Bapa adalah penting. Tetapi, apa yang lebih penting ialah memberikan hadiah kerajaan syurga yang abadi. Pada bulan keluarga ini, hadiah terbaik mestilah kerajaan syurga. Betul? Saya harap kita dapat memberikan hadiah itu kepada Ibu Bapa kita. Alkitab berkata, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Bapa dan Ibu syurgawi kita telah menyediakan sesuatu untuk kita. Marilah kita mengetahui apakah yang disediakan melalui buku Wahyu bab 21. Buku Wahyu bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari syurga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan berkata bahawa semua firman-Nya adalah tepat dan benar. Akhirnya, kita akan dibimbing ke tempat di mana kekirangan dan kegembiraan berlimpahan selama-lamanya, serta tiada lagi air mata, maut, pergabungan atau penderitaan. Inilah kehendak Ibu Bapa syurgawi. Walaupun Ibu Bapa tidak mempunyai sesuatu yang bagus, mereka mahu memberikan sesuatu yang bagus kepada anak-anak. Inilah hati Ibu Bapa. Dikatakan bahawa Ibu Bapa bukan apa-apa pun jika kasih untuk anak-anak dikecualikan daripada mereka. Begitulah kasih Ibu Bapa. Menyambut bulan keluarga, kita, iaitu anak-anak, perlu berfikir dengan serius bagaimanakah kita dapat melakukan kewajipan seorang anak terhadap Ibu Bapa. Berbuat baik kepada mereka secara fizikal juga ialah cara yang bagus. Tetapi, saya harap kita dapat memberikan mereka sesuatu yang lebih baik dan benar, iaitu hadiah rohani. Marilah pergi ke buku Ibrani bab 9. Buku Ibrani bab 9 ayat 15. Kerana itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapa dan Ibu syurgawi telah menjanjikan bahagian kekal, iaitu warisan abadi kepada semua anak Sion. Agar kita dapat menerima warisan abadi syurgawi dijanjikan, yang tidak akan layu atau pudar, Tuhan menyuruh kita mematuhi hukum perjanjian baru. Sama seperti manusia di dunia ini menikmati banyak perkara, kadang-kala kita mungkin digoda untuk menjalani kehidupan sekular.
Tetapi Tuhan selalu menyuruh kita untuk kekal dalam perjanjian baru dan mengikut hukum perjanjian baru. Kerana hanya hukum perjanjian baru dapat membimbing kita ke tempat yang tiada maut, kesakitan atau penderitaan. Disebabkan itulah satu-satunya jalan yang membimbing kita ke dunia syurgawi yang diberkati di mana kita harus pergi pada akhirnya. Tuhan meminta kita untuk mengikut hukum perjanjian baru. Kristus, yaitu pengantara perjanjian baru, mati sebagai tebusan untuk membebaskan kita daripada dosa yang kita lakukan di bawah perjanjian pertama. Dia membuat jalan agar kita dapat menerima warisan abadi yang dijanjikan melalui perjanjian baru. Hari ini, marilah kita memahami kasih Ibu Bapa Syurgawi melalui kasih Ibu Bapa fisikal di bumi sekali lagi. Apabila Ibu Bapa fisikal kita memarahi atau mendisiplinkan kita, itu semua untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk keburukan kita? Yang mana? Untuk kebaikan kita, bukan? Ibu Bapa Syurgawi kita adalah sama. Untuk berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Tiada seorang anak pun yang dibenci oleh Ibu Bapa Syurgawi. Seperti petani dan isterinya yang tidak berputus asa terhadap seorang pun daripada 5 orang anak dalam cerita tadi, Tuhan kita mempunyai kasih yang tidak terbatas, sehingga kan tidak berputus asa terhadap seorang anak pun. Sebab dia berkata, jalanilah jalan perjanjian baru. Hiduplah menurut perjanjian baru. Adalah untuk memberikan kita berkat pada akhirnya. Semua ini berasal daripada kasih Tuhan yang mahu kita mewarisi kerajaan syurga. Kadang-kala, Tuhan membiarkan umat Israel mengambil jalan yang panjang di padang gurun, walaupun mereka sudah dekat dengan Kanaan. Atau dia membiarkan mereka mengambil jalan lencong dalam masa 40 tahun yang lama, walaupun jalannya cukup pendek untuk tiba dalam masa 10 hari. Tetapi, hal itu bukan untuk menyakiti anak-anaknya. Tuhan melakukannya untuk memberkati anak-anaknya pada akhirnya. Hari ini ialah hari Ibu Bapa. Kita mempunyai masa untuk memikirkan hati Ibu Bapa Syurgawi untuk seketika. Dengan kasih apakah Ibu Bapa Syurgawi menjaga kita? Janganlah kita melupakan kasih dan rahmat Ibu Bapa fisikal kita. Lebih-lebih lagi, janganlah kita melupakan kasih dan rahmat Ibu Bapa Syurgawi yang datang ke bumi ini dengan memakai kemah badan manusia dan berterusan menjalani kehidupan mereka yang suka demi kita. Kadang-kala, apabila kita mengikut hukum perjanjian baru, kehidupan kita kelihatan kurang baik daripada kehidupan dunia ini. Namun pada masa depan, bagaimanakah situasi akan berubah? Untuk memberikan kita dunia kehidupan abadi, kegembiraan dan berkat setiap hari, di mana tiada lagi maut, penderitaan atau kesakitan. Ibu Bapa Syurgawi berkata, ketepikan keseronokan masa kini, atasi kegembiraan dan kekirangan sekular untuk seketika. Dan ikutlah kami. Mereka mengajarkan kita perjanjian baru dan membimbing dengan perjanjian baru untuk berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Saya berharap agar kita semua akan memahami hati Ibu Bapa Syurgawi dan lebih banyak memuliakan mereka pada bulan Mei ini. Sudah tentu, kita tidak harus abaikan penghormatan kepada Ibu Bapa fisikal kita. Ini juga salah satu daripada perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ialah salah satu daripada perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kita mesti selalu melakukan kewajipan sebagai anak, menghormati bapa dan ibu fisikal kita. Berharap anda menjadi anak-anak yang taat seperti itu. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih banyak.